Tajuk ni sangat menarik lah untuk dikongsikan bersama adik-adik semua untuk macam mana cara untuk mengenangani perasaan silam yang lepas yang mana kita kadang-kadang kita kurang yakin, kurang confident dengan diri kita untuk melangkah satu step lagi ke hadapan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan dijalankan pada sekitar Oktober 2021 ini. Okey. Jadi sebelum itu, sebelum saya meneruskan sesi ini dengan lebih selanjut, jangan lupa follow kita punya Sokmed, Unique Almimed Official. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada YouTube, Twitter, TikTok. Even TikTok sebab zaman sekarang ni student memang suka dengan TikTok. Jadi boleh follow kami di Sokmed Unique Almimed. So pelbagai informasi, pelbagai maklumat-maklumat terkini lah yang kita akan kongsikan di Sokmed Unique Almimed. Okey. So apa khabar anda semua? Jadi saya harap di bulan Ramadan yang penuh barakah ini anda semua dapat menunaikan ibadat puasa dengan baiknya dan adik-adik semua dapat dapat melakukan persiapan lah, persediaan sebelum melangkah ke peperiksaan SPM yang akan diduduki pada Oktober akan datang. Jadi ambillah hikmahnya keberkatan bulan Ramadan ini untuk banyakkan munajat, banyakkan berdoa, minta ambillah keberkatan di bulan Ramadan yang mubarak ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya mudah perjalanan kita menempuh alam peperiksaan menempuh SPM nanti. Okey. Jadi kalau ada persoalan, kalau ada apa-apa yang ingin bertanyakan, kita boleh berkomunikasi menerusi ruangan chat. Chat boleh type apa-apa soalan di ruangan chat. Saya akan respon lah dari ruang chatting tersebut. Tak perlu open mic sebab itu lagi mudah lah urusan komunikasi kita pada petang ini. Okey. So kita pergi kepada tajuk kita pada petang ini, Don't Look Back in Anger. Tajuk yang sangat menarik. Ada slide. Okey. Kalau kita tengok pada slide yang awal ni, block out your negativity. So kita sedia maklum setiap manusia dia ada dia ada masa silam dia. Dia ada dari kita menempuh zaman persekolahan daripada darjah 1 sampai darjah 6 and even form 1 dan sekarang kita dah tingkatan 5. So banyak liku-liku perjalanan kita untuk di alam persekolahan. So sudah tentulah kadang-kadang daripada awal persekolahan kita dari darjah 1 sehingga darjah 6, dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5, banyak liku-liku yang kita tempuh. Kadang-kadang kita rasa kita dimarah oleh cikgu, kadang-kadang kita rasa macam ada perasaan jealous dengan kawan yang dah pergi jauh ke depan. Kadang-kadang kita ada perasaan rendah diri, kadang-kadang kita ada perasaan stres. So ini yang sebenarnya mengganggu perjalanan kehidupan kita nak menempuh alam peperiksaan yang besar. SPM ni merupakan satu peperiksaan yang besar sebenarnya, sebabnya inilah titik tolak permulaan masa depan kita. So tapi bukan bermakna kalau sekiranya kita tidak berjaya di alam SPM, kita tak boleh berjaya di luar sana. Sebenarnya tidak. Ada lagi perjalanan yang boleh kita tempuh, banyak lagi ruang-ruang dekat depan sana. Tapi SPM ni merupakan satu titik tolak untuk menentukan hala tuju kita dekat luar, hala tuju perjalanan kita, apa jurusan yang kita nak ambil di luar sana nanti, and then apa pekerjaan yang kita akan orang kata yang akan kita ceburi pada suatu hari nanti. So ambil berat dengan peperiksaan SPM ini kerana inilah orang kata titik tolak permulaan perjalanan hidup anda, masa depan anda pada suatu hari nanti. Okey. So kalau kita tengok dekat slide yang pertama tadi, negative mind will never give you a positive life.
So selagi mana ada perasaan negatif dalam diri you, selagi mana you rasa tidak yakin dengan diri you, selagi mana you rasa tidak confident dengan diri you, ia akan membuatkan you rasa terbatas. Terbatas untuk maju ke hadapan. Because of you akan rasa tidak yakin dengan diri sendiri, you akan rasa orang lain jauh lebih baik dari diri you, you akan rasa you tak boleh pun nak capai apa yang you nak. So every single negative thinking yang ada dalam diri you, please erase. So daripada tajuk yang hari ni, sebenarnya kita nak bawa you block out all the negativity yang ada dalam diri you. Ini kerana selagi mana ada perasaan negative thinking yang ada dalam diri you, ia menyebabkan you tak boleh move on. You tak boleh nak capai any positivity yang sepatutnya kita boleh capai. Ini yang menyebabkan kita rasa macam, contohnya dalam slide ni kan, kita rasa macam kita tak boleh, kita rasa macam diri kita tak berharga, kita rasa sebenarnya kita tak perfect, kita rasa orang tak sayang kita rasa kita tak bagus sangat pun, kita rasa apa yang kita buat ni mesti akan berlaku kesalahan. Yes, sometimes betul, tapi bila kita accept semua tu, kita boleh move on. That's why bila kita cuba keluar daripada negativity, kita akan boleh move on kepada satu tahap yang lebih baik supaya kita dapat capai apa yang kita nak. Ini kerana any negativity yang ada dalam diri kita, ia akan menjadikan satu blockage yang menyebabkan kita rasa terbeban, kita rasa susah nak bangkit, kita rasa susah nak bangun. So kalau kita tengok dalam slide ni, kesian kan, one of the student, dia terbeban dengan negativity. Sebenarnya dia boleh pergi jauh, tapi because of negativity yang ada dalam diri dia itu yang menyebabkan dia susah nak bangkit, susah nak pergi jauh ke depan lah. Okay, so next, so sekarang ni awak berada dekat mana? So awak berada dekat mana? Adakah awak berada di skala yang negatif, ataupun awak berada di skala yang positif, ataupun awak berada di skala yang realistik? So to be realistic, you sebenarnya berada dalam skala yang tengah lah. Tapi kalau lagi bagus, kalau you berada dalam skala yang advance, maksudnya you berada dalam skala yang positif. Sebabnya orang yang negatif ni, it will never happen. So thinking dia sentiasa merasakan dia tak mampu. Dia sentiasa merasakan apa-apa yang dia nak buat tu no way, tak ada jalan. So dia merasakan it will never happen. Dia akan sentiasa rasa untuk capai sesuatu tu, contohnya SPM ni, dia tak akan capai pun kejayaan tersebut. Tu orang yang berada dalam keadaan yang skala negatif. Tapi bila kita berada dalam keadaan yang realistik, it could will happen. Maksudnya no matter what happen, if I'm try the best, I can achieve it. So itu yang apabila kita berada dalam skala realistik. Tapi apabila seseorang itu berada dalam skala yang advance lagi, positif, it will happen, I can do it. Maksudnya dia yakin no matter what happen, dia akan capai apa yang dia inginkan tu. That's why positivity penting sangat dalam kehidupan kita. Sebabnya sekiranya kita yakin dengan apa yang kita nak capai, kita akan dapat. Ini ada kaitan dengan konsep, sebenarnya konsep law of attraction. So apa yang kita fikirkan sekarang ni, itulah yang menentukan apa yang kita akan dapat pada masa akan datang. Kalau sekarang ni kita fikir, kita rasa kita boleh jadi seseorang yang berjaya, pada satu hari nanti itulah yang kita akan jadi. Tapi kalau sekarang ni kita fikir, kita ni bukan siapa-siapa, kita tak akan dapat apa yang kita nak, kita ni nobody, no one care me, no one love me, in the future, at the end, itulah sebenarnya yang kita akan dapat. So apa yang kita fikirkan sekarang ni, dia akan memberi getaran, frekuensi tu, dia akan memberi getaran untuk kita capai pada masa akan datang. Itu konsep law of attraction. Kalau kita rajin, cuba you baca dalam buku The Secret. Buku The Secret tu dia cerita, sebenarnya buku The Secret tu dia dah kupas semua apa yang kita nak, apa yang kita inginkan pada masa akan datang, pada masa depan. Sepatutnya kita dah fikir dah pada masa sekarang.
supaya getaran tu sampai, frekuensi tu sampai, kita akan capai apa yang kita nak. So, dari sekarang cuba berfikir benda-benda yang baik. Kalau kita nak capai benda-benda yang baik, kalau kita nak capai kejayaan dalam SPM, walaupun 10 bulan lagi, kita dah cuba bayangkan. Kita dah cuba bayangkan in specific. Kita akan dapat apa yang kita nak. Itu yang dimaksudkan dengan the law of attraction. Apa yang kita inginkan pada masa akan datang, kita dah berfikir dah pada masa akan sekarang. Tapi kalau pada masa sekarang ni kita masih tidak yakin dengan diri sendiri, masih tak rasa yang kita boleh capai, kita pun ragu-ragu dengan diri kita, itulah result yang akan kita terima nanti. Tapi kalau kita yakin dengan diri kita dan kita berusaha, ya, pepatah ada mengatakan di mana ada kejayaan, apabila kita berusaha, di mana ada kejayaan, di situlah ada usahanya. Man jada wajada. Kalau kita berusaha, kita akan capai. Jadi kalau kita fikir kita akan capai apa yang kita nak, kalau kita fikir kita akan dapat apa yang kita nak, for sure kita akan berusaha, kan? Contohnya sekarang kita lapar. So nanti kita nak berbuka pukul 7 ni. So kita lapar. Mesti kita nak cari juadah berbuka puasa, kan? So macam itulah juga dengan pelajaran kita. Kalau kita rasa kita nak capai, kalau kita nak masuk universiti satu hari nanti, kita nak capai apa bidang yang kita inginkan, kita pasti akan berusaha ke arah itu. So mindset tu sangat penting. Kalau you always think positive, kalau you yakin dengan diri you, kalau you rasa you boleh buat, ia akan mengajak diri you terarah ke arah tersebut. Tapi kalau you rasa you tak mampu, you rasa you tak boleh, you rasa memang you tak akan dapat pun, you punya attitude akan jadi macam tu. You akan rasa malas, you akan rasa lemah, you akan rasa risau yang melampau, anxiety tu, you akan rasa stres, dan pada teruk dia akan pergi depress sampai tak boleh nak buat apa. So itu yang mengarahkan diri you sampai jadi macam tu. So wake up. So wake up in the morning, orang kata kan, wake up. So think ahead, fikir ke depan, apa yang you nak jadi 10 tahun akan datang, ya. Daripada umur you 17 tahun, so in the future 10 tahun akan datang, 27 tahun, apa yang you nak jadi. So dari sini you dah fikir dah masa depan you. Kalau you fikir masa depan yang cemerlang, gemilang, terbilang, maksudnya you dah nampak dah ke mana arah tuju you. So you dah fikir dah, you dah plan dah macam mana you nak susun perjalanan hidup you daripada SPM ni, bermulanya dengan SPM ni. Tapi bukan bermakna kalau kita gagal SPM kali ni sebenarnya kita tak ada masa depan, bukan. Tapi SPM ni lah titik tolak penentu kejayaan kita. Maksudnya kita dah plan dah perjalanan hidup kita daripada SPM ni. Kita dah nampak dah, kita dah cuba dah plan hala tuju kita, ya, supaya kita akan capai apa yang kita nak. So sebenarnya dekat Malaysia ni ada banyak universiti yang menawarkan peluang-peluang pengajian yang orang kata yang very, orang kata famous lah. I mean that banyak peluang-peluang dekat universiti ni. Kalau kita minat dalam bidang marine, kita boleh datang ke UniKL MIMED. UniKL MIMED ni adalah salah satunya top universiti marine yang ada dekat Malaysia. Selain daripada, kita ada lagi banyak lagi universiti-universiti awam juga. Contohnya kita ada banyaklah IPTA ada kat Malaysia. UniKL pun one of the top universiti under MARA, walaupun IPTS, tapi ada banyak peluang-peluang bantuan pembelajaran, ya. Jadi dari sini you dah plan dah, you nak ke mana. You nak ke IPTA ke, you nak ke UniKL ke, you nak ke IPG ke, ataupun nak jadi cikgu, kan. So plan your future. So bila you dah plan, you dah gambar, you dah start you punya vision, for sure insya-Allah you akan dapat. Ya. Macam saya dulu, saya dah nampak dah saya nak pergi ke mana. So kita dah start plan dah perjalanan hidup kita. So dari situ kita akan orang kata kita akan force diri kita, no matter what happen, kita akan force diri kita. So next, please, what in your mind, apa benda-benda negatif yang ada dalam diri you, erase, buang. So selagi mana dia ada dalam diri you, selagi mana you rasa you tak boleh, selagi mana you rasa impossible, maksudnya selagi mana you rasa benda tu tak akan dapat,
buang. Okay? So ini yang akan membantu you untuk meneruskan perjalanan pembelajaran you dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Okay, next. So remind in yourself, a negative mind will never give you a positive life. Selagi mana you ada perasaan negatif dalam diri you, you tak akan dapat positivity dalam kehidupan you. Okay. So selamat datang yang baru masuk. Kita dah mungkin dah halfway, tapi mungkin anda boleh tengoklah recording slide ni sebelum ni. So apa yang saya nak tekankan tadi, a negative mind will never give you a positive life. So erase, buang semua perasaan-perasaan negatif. Buang semua perasaan-perasaan yang you rasa you tak yakin dengan diri you. So macam mana you nak dapat capai apa yang you nak? You start your vision. So jangan dah pandang masa silam you. Walau siapa diri you sebelum ni, kalau you rasa macam terkesan dengan pengalaman silam you waktu zaman you sekolah rendah, you diejek ke, dimarah oleh cikgu ke, ataupun you terkesan dengan zaman dari zaman you form 1 sampai form 5, you rasa macam you tak yakin dengan diri you, jangan pandang dah. Kata orang jangan pandang belakang. Jangan dah tengok jangan dah hirau masa silam, and then jangan dah ambil peduli dah masa silam yang sebelum ni menghantui diri you. Okay? Apa yang perlu anda buat sekarang adalah move forward. Look forward. Maksudnya tengok ke depan. Cuba capai apa yang kita nak. So dekat sini ada 5 method untuk you nak capai apa yang you nak. So first of all, you kena ada specific target. So dari sekarang ada lagi 5 bulan kita nak ambil SPM 2021. So tinggal lagi 5 bulan je, tak lama dah. So dalam 5 bulan ni you dah letak target yang very specific. Setengah orang dia cakap, aku nak berjaya dalam SPM. Berjaya, tapi tak spesifik. So berjaya dia sampai ke mana? Maksudnya berjaya dia setakat yang mana yang dia boleh pergi. Tapi you letak, bila you letak specific goal, you nak dapat 9A ke, 12A ke, 10A ke, you akan aim, you akan aim kepada target yang you nak capai tersebut. And then dia kena ada measurable. Maksudnya dia kena ada penilaian. So how you measure? Maksudnya how you measuring your success. So daripada situ you boleh tengoklah apa yang you buat sekarang ni, adakah bila you nak capai 12A tersebut, apa yang awak lakukan pada sekarang ni sesuai tak untuk you nak capai target tersebut. And then ketiga, achievable. Adakah you akan capai, maksudnya boleh tak dengan apa usaha yang you ada sekarang ni, you boleh nak capai, you boleh capai apa yang you nak. So dekat sini you akan cuba, orang kata, timbal balik apa yang you nak capai. Bila you dah ada specific target, for example you letak 10A, 12A, 9A, you akan cuba measure sama ada you boleh capai atau tak. You akan tengok adakah you boleh achieve atau tak, and then you akan tengok adakah realistic. So bila you dah boleh measure semua tu, you akan, orang kata, berusahalah ke atas tu. So dalam keadaan sekarang, time related, dalam tempoh 5 bulan dari sekarang, apa yang you perlu lakukan? Adakah you kena stay up? Adakah you kena berjaga malam untuk betul-betul struggle? Kalau kita tengok zaman pelajar-pelajar dekat asrama, pada time yang very limited time ni, dalam tempoh 5 bulan ni, pelajar-pelajar ni dah banyak struggle dah. Dah banyak dah struggle. Maksudnya waktu tu lah memang tak tidur, stay up. Kalau kita tengok dekat bilik prep tu penuh dengan student, macam tu jugalah pelajar dekat rumah. So ambil peluang masa-masa yang ada ni untuk manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tak lama pun, 5 bulan je untuk kita, orang kata kalau istilah pelajar-pelajar SPM ni, berkorban. Berkorban dari segi makan, jaga makan. Time ni budak-budak SPM dah tak makan dah Maggi-Maggi. Berkorban dari segi masa. Kalau boleh kurangkan layan social media yang banyak buang masa kita. Banyakkan masa menelaah pelajaran.
So gunakan masa 5 bulan ya, yang orang kata countdown to success. Hari-hari kita letak sticker note. So hari ni dah tinggal, kalau kat sekolah kan kita biasa hari ni hari yang ke-100 untuk SPM, besok hari yang ke-99 untuk SPM. So lusa hari yang ke-98 SPM. Makin lama makin banyak hari yang kita lalui, makin kurang dah masa untuk kita tempuh SPM ni. Jadi gunakan masa yang ada selama 5 bulan ni untuk manfaatkan diri kita. Semoga apa pengorbanan kita akan capai apa yang kita nak. So kalau kita minat kat bidang marine, kita akan masuk UniKL. So kalau kita minat lagi bidang lain, banyak lagi universiti-universiti yang menawarkan peluang-peluang pengajian. Kat Malaysia ni kita ada banyak institusi pengajian tinggi. Rugi kalau kita tak grab. Kalau you dapat berapa A sekalipun, tak semestinya 9 ke 10 A sahaja yang layak masuk universiti. Walaupun you dapat berapa A sekalipun, sebenarnya ada banyak peluang-peluang dekat luar sana. Banyak peluang di universiti-universiti lain yang menawarkan peluang-peluang pengajian. Jadi dari sini tentukan masa depan anda. Macam mana awak nak awak kata tentukan masa depan anda lah. Apa yang kita nak jadi 10 tahun akan datang. So kalau sekarang umur kita 17 tahun, 27 tahun akan datang kita nak jadi apa. So daripada sekarang kita dah plan dah perjalanan hidup kita. Okay. Next. So first of all, untuk kita capai apa yang kita nak, selain daripada kita buang segala negativity yang ada dalam diri kita keep positif, kita ada target, kita dah visualize dah apa yang kita nak, kita dah letak dah apa target kita, apa yang kita nak capai. Dan the first thing first sebenarnya, bila kita nak capai sesuatu tu, the first thing first, kita kena sayang diri kita. I love myself. Selagi mana you tak sayang diri you, selagi mana you tak boleh menerima diri you, selagi mana you tak rasa selesa dengan diri you, susah juga untuk you move on. So apa karakter I love myself ni? Maksudnya you kena accept diri you. You kena tahu kelemahan you, you kena tahu kekuatan diri you. You kena accept no matter what happen lah. It means that macam kalau you rasa you ada kekurangan ataupun you ada kelemahan dari satu-satu side, you accept, tapi you ada rasa untuk orang kata improve diri you. So itu yang dimaksudkan dengan I love myself. Maksudnya you rasa diri you berharga. Selalu orang yang bermasalah, kalau kita tengok dalam kaunseling, orang yang bermasalah ni dia sering rasa kurang harga diri. Kurang harga diri ni dia punya self esteem tu, motivasi dia sangat rendah. Kenapa dia punya self esteem dia rendah? Sebab dia rasa diri dia tak berharga. Dia rasa diri dia tak memberi manfaat kepada orang lain. Dia rasa diri dia bukan siapa-siapa. Tapi bila you accept diri you, you rasa diri you betul-betul berharga, you rasa diri you memberi manfaat kepada ahli keluarga you, you rasa diri you dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan ke, adik-beradik ke, you accept diri you, you rasa diri you sangat berharga. Itu sangat penting. So ia memudahkan perjalanan you untuk orang kata maju ke hadapan. Walaupun kita ada kekurangan, setiap orang manusia tak perfect. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang orang kata the great perfect lah sebenarnya. Tapi kita manusia ni tak terlepas dari kesilapan, ataupun setiap manusia ada kelemahan dia. Tapi bila you terima kelemahan diri you, you terima kekuatan diri you, you manfaatkan kekuatan diri you, you upgradekan balik kelemahan diri you untuk menjadi lebih baik. Maksudnya you sayang diri you, you accept diri you, you rasa you nak jaga diri you, self care. Maksudnya you nak treat diri you dengan baik. Maksudnya you nak jaga physically, emotionally, spirituality you dengan bagus. Itu memudahkan perjalanan hidup you. Sebab kita tahu kan, semua orang sedia maklum, setiap orang tak perfect. Setiap apa yang kita buat mesti akan ada kesilapan, kesalahan. Sebabnya yang baik tu semua dari Allah, yang silap tu semua daripada diri kita sendiri. Tapi bila kita accept kesilapan yang kita buat dan kita rasa kita nak memperbaiki untuk jadi lebih baik, itu yang sebaiknya daripada bila kita silap ataupun bila kita melakukan kesilapan
Tapi kita biarkan kesilapan tu terus berlaku tanpa kita rasa ada inisiatif untuk buat satu improvement. Itulah sebenarnya kesilapan yang merugikan diri kita. Jadi sesuai dengan tajuk hari ni, don't look back in anger. Jangan tengok masa silam kita yang lepas, yang kita rasa macam kita tak confident dengan diri kita, yang kita rasa diri kita tak berharga, kita nak marah pula kesilap diri kita. No, tak perlu marah. Ya, kita move on. Ya, kita teruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Sebab setiap perjalanan hidup kita ada ruang untuk improvement. Ada ruang untuk kita memperbaiki diri kita. Begitu juga dengan SPM yang kita akan tempuh tak lama lagi. Ya. Setiap perjalanan untuk kita menempuh peperiksaan SPM tu ada ruang untuk diri kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi yang lebih baik. Okay. So, vision without action is a daydream. Yeah? Action without vision is nightmare. So, macam mana tu? Kalau kita ada vision, tapi kita tak ada action, pun no point. Orang kata macam mimpi di siang hari. Kita ada vision, kita nak macam-macam. Daripada sekarang 10 tahun akan datang, kita nak jadi seorang yang somebody ke, kita nak kerja bagus-bagus, kita nak capai apa yang kita nak, tapi kita tak ada action, no point. Tapi kalau kita ada action tapi kita tak ada vision, pun susah juga. Maksudnya kita, orang kata bahasa kasarnya, orang kata bahasa sempoinya, ke laut lah. So setiap vision, setiap action tu dia kena ada vision yang jelas, supaya apa yang kita buat tu kita ada time frame. Maksudnya kita tahu apa yang kita nak buat. Tak adalah macam orang tak adalah macam peribahasa mengatakan membabi buta je kan, tanpa ada hala tuju. So sekarang ni kalau kita nak study, kita nak study macam mana. So untuk SPM ni, that's why dalam slide yang sebelum ni kita dah kata put specific target. So bila you put a very specific target, you tahu kelemahan diri you tahu kekuatan diri you tahu dalam 12 subjek yang you ambil, mana subjek yang you rasa you boleh achieve, mana subjek yang you rasa boleh tingkatkan, boleh improvekan untuk you dapat dengan lebih baik. So bila you tahu kekuatan diri you, bila you tahu kelemahan diri you ada target yang jelas. So you punya vision and action tu akan jadi selari. Okay. So action is the fundamental key to success. Okay, so bila kita nak capai apa-apa yang kita nak, ya, kalau kita cakap kosong, kalau kita sembang kosong, kalau kita tak ada action pun no point. So please, bermula dari sekarang, tak lama lagi pun, 5 bulan, take action. Nak capai apa yang kita nak, take action. Jangan hanya orang kata bermimpi di siang hari lah. Jangan orang kata kalau kita berdoa tanpa berusaha pun tak jadi juga kan. So dekat sini, action is the fundamental key to success. So macam mana kita nak create action tu, tindakan tu? First of all, kita kena create habits. So macam saya cakap tadi kan, kalau kita tengok pada masa sekarang ni, pelajar-pelajar, kalau yang duduk asrama, kita dah tengok dah habit dia. 5 pagi dah bangun, study, kadang-kadang pukul 12 tak tidur lagi, stay up. So, you create habit yang you rasa selesa dengan diri you. Ada orang dia selesa belajar sampai lewat malam, stay up. Ada orang yang selesa belajar awal-awal pagi, bangun subuh pukul 5 pagi. Ada orang selesa belajar pada waktu sekarang, pukul 3 petang dia selesa. So, you macam mana? Create habit. So, bila you create habit, you akan mendisiplinkan diri you. So you dah buat jadual belajar, you create habit belajar yang orang kata yang dengan lebih baik. So dia akan mendisiplinkan diri you. And then positive energy to focus. So macam apa yang saya cerita daripada awal tadi, you kena ada satu energy untuk fokus. So energy apa yang you nak bawa tu? Energy yang positif lah. Bila you ada energy yang positif, itu akan memudahkan you untuk fokus. Tapi bila you still keep negatif dalam diri you memang tak akan fokus. Sebab apa? Bila you nak buat satu-satu, benda tu akan block you punya mindset. So you kena ada positive energy to focus.
try and move on, try and error. Buatlah macam mana sekalipun. Ya, kalau kita tengok sekarang ni adalah peringkat kita dah kena berjinak-jinak dah dengan soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun lepas. So try and error lah. Try and error, buatlah semua soalan-soalan daripada semua negeri. Kita boleh tengok soalan-soalan trial ke, soalan-soalan SPM sebenar ke. So sekarang kita dah start try supaya kita tahu untuk macam mana kita nak move on, supaya kita dah tahu dah subjek mana yang kita betul-betul kena pay attention, ataupun kita dah perlu tahu dah syllabus mana ataupun bahagian mana yang kita kena fokus. So apa yang paling penting, jangan bertangguh. So kalau kita nak start sesuatu, kalau kita keep procrastination ataupun kalau kita kerap bertangguh, memang tak jalan. Kalau nak bangun pagi tapi kita kata besoklah bangun, besoklah kita study, no point. So kalau kita keep bertangguh, memang susahlah kita nak capai apa yang kita nak. So apa yang penting, kita kena berani dengan diri kita, kita kena yakin dengan diri kita, walaupun kita rasa kita tak mampu nak capai, tapi kita yakin, kita berani untuk menempuh, walaupun kita rasa kita akan ada kesilapan, kita akan ada kegagalan. No. Maksudnya kita kena yakin dengan diri kita. Move on. So setiap perjalanan hidup kita tu mesti akan ada orang kata improvement yang kita akan buat. So daripada sekarang, take action. You have to create habit. Ada positive energy untuk fokus, try and error, jangan bertangguh. Yang itu yang paling penting. So bila you kerap bertangguh, memang tak akan jadi apa-apalah. Okay, next. Okay. Sebenarnya dah habis dah pun. Itu je lah yang kita nak sampaikan. No matter what happen, please take action. Inilah masa yang orang kata, masa yang sangat orang kata crucial untuk pelajar-pelajar SPM ni. Buanglah semua benda-benda yang kita rasa mengganggu fikiran kita. Kadang-kadang waktu age umur 17 ke 18 tahun ni, macam-macam lah perasaan yang ada dalam diri kita. Time ni lah kita nak cari glamour ke, time ni lah kita nak cari boyfriend ke, girlfriend ke, time ni lah kita nak cari macam-macam. Orang kata nak seeking for attention ke, apa ke, time ni. Umur yang macam ni, umur yang orang nak mencari sesuatu. Kalau kita tengok dalam term psikologi, mencari identity. Yes, but please control yourself. Maksudnya, you kena tahu apa yang you nak, apa priority you, apa yang you perlu fokus sekarang. So rugilah kalau kita tak ambil peluang ni. Sebab kalau kita tengok sistem pendidikan Malaysia, dia dah susun atur dengan baik. So ambil peluang di usia yang matang ini, di usia yang orang kata yang selayaknya you nak menempuh peperiksaan yang besar ni, ya. Dan inilah titik tolak permulaan perjalanan hidup you di luar sana di masa akan datang. Jadi rugilah sebenarnya dengan peluang yang ada ni. Rugi kalau kita tak ambil kalau kita tak manfaatkan, kalau kita tak ambil ini secara serius lah. Itu yang sebenarnya saya nak sampaikan. Jadi ingatlah harapan mak ayah. Ya, kalau anak yang sulung, kita lah sebenarnya contoh kepada adik-adik kita. Ya, kalau kita anak tunggal, kita lah sebenarnya harapan mak ayah kita. Kalau kita ada adik-beradik ramai, kita lah juga sebenarnya role model untuk kita tunjuk kepada adik-adik kita ni siapa, supaya adik-adik kita dapat mencontohi kejayaan kita, dan kita dapat membanggakan kedua ibu bapa kita. Jadi gunakan peluang yang ada sekarang ini untuk diri kita sebenarnya, bukan untuk siapa-siapa pun, untuk diri kita, supaya kita dapat capai apa yang kita inginkan dan sekaligus dapat orang kata mencapailah kehidupan yang lebih selesa, masa depan yang lebih cerah, ya. Jadi saya doakan di bulan Ramadan ini
tak lama lagi pun SPM 5 bulan sahaja lagi untuk anda menempuh SPM 2021. Ya, buatlah pilihan yang bijak dan tepat. Ya, kalau you tengok di Unique Almimed ni, kita menawarkan kursus-kursus marine lah. Banyak kursus yang kita ada. Kita ada BMO, BNSB, BME, BMEE dan semuanya lah. Boleh tengok information tu kita dalam website Unique Almimed. Tapi banyak jugalah peluang-peluang belajar di luar sana. Kita banyak IPT yang ada di Malaysia ini. Jadi buatlah pilihan yang tepat. Jangan sia-siakan masa yang ada. Gunakan masa bulan yang penuh barakah ini untuk kita berdoa dan mencapai apa yang kita nak. Okey, jadi sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda semua berjaya dalam SPM 2021. Sekian. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-N-I-K-L, U-N-I-K-L, go, U-N-I-K-L.